Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung dengan prinsip Bernoulli untuk hari ini. Okey, sebelum kita tengok prinsip Bernoulli, kita tengok keadaan ini. Okey, tengok satu aktiviti ni, bila satu kertas lipatkan bentuk macam tu. Okey, macam kotak meja tu. Kemudian kita tiupkan bahagian bawah kertas tersebut. Okey, bila kita buat macam tu, awak boleh cubalah nanti. Okey, kat rumah boleh buat, cuba tiup bahagian bawah tu. Apa berlaku, awak akan nampak kertas tu macam ditekan rapat ke meja ataupun ditarik rapat ke permukaan meja. Okey, kemudian tengok aktiviti ni pula. Okey, belon yang digantung dua. Kemudian ditiup bahagian tengah-tengah antara dua belon ni. Okey, bila kita tiup tengah-tengah tu, apa berlaku? Dua belon itu akan mendekati satu sama lain. Dia jadi rapat. Okay, ini satu lagi contoh. Kalau kertas awak pegang pada keadaan awal dia, kertas tu ke bawah, kemudian awak tiup bahagian atas dia. Apa akan berlaku? Kertas tu akan terangkat ke atas. Okay, kenapa semua ini boleh berlaku? Okay, contoh lagi, kalau awak perasan, kalau awak naik kenderaan ke motor atau sebagainya lah. Paling jelas bila awak naik motor atau naik basikal, tiba-tiba ada lori bergerak sebelah awak, awak rasa macam awak tertarik ke arah lori tersebut. Pernah rasa tak? Kenapa keadaan tersebut berlaku? Okey, kenapa boleh berlaku macam tu? Kerana prinsip Bernoulli. Okey, apa dia prinsip Bernoulli? Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila hal laju pengaliran suatu bendaleh, okey, bendaleh itu termasuklah cecair ataupun udara, ada sesuatu objek lah ataupun zarah yang bergerak. Okey, pengaliran suatu bendaleh bertambah, tekanan dalam bendaleh akan berkurang atau sebaliknya. Sebaliknya bermaksud kalau hal laju pengaliran bendaleh berkurang, tekanan dalam bendaleh akan bertambah. Okey. Kira dia berkadar songsang lah. Kalau hal laju bendaleh bertambah, tekanan berkurang. Hal laju bendaleh berkurang, tekanan bertambah. Okay, jadi kita kaitkan dengan keadaan yang aktiviti kita buat tadi. Okay, kertas tu. Kenapa kertas tu boleh tertekan ke bahagian permukaan meja, rapat ke meja? Kerana bila ditiup bahagian bawah kertas, hal laju udara pada bahagian bawah kertas makin tinggi. Hal laju dia bertambah. Bila hal laju bertambah, tekanan berkurang. Okay, udara di atas kertas, hal laju dia kurang. Jadi tekanan di atas adalah tinggi. Sebab tu tekanan di atas bahagian kertas akan menolak ke bahagian tekanan rendah. Sebab tu awak akan nampak kertas tu rapat ke permukaan meja. Okey, ini satu lagi cara penerangan. Okey, awak tengok kalau pengaliran udara dengan hal laju yang tinggi akan menghasilkan satu kawasan yang bertekanan rendah berbanding dengan tekanan di sekeliling. Okey, macam dekat antara dua belon tu lah. Okey, kemudian perbezaan tekanan ni akan menghasilkan suatu daya yang bertindak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Di sekeliling belon, kawasan tekanan tinggi. Di tengah-tengah antara belon, tekanan rendah. Sebab itulah dia akan menolak belon rapat antara satu sama lain. Okey, sama juga dengan kertas ni. Okey, bila kertas bahagian atas kita tiup, tekanan bahagian atas rendah. Okey, sebab hal laju udara tinggi. Okey, kawasan yang bawah kertas, kawasan bertekanan tinggi sebab hal laju udara rendah. Okey, sebab tu kawasan bawah tu akan tolak kertas naik ke atas. Okey, kesan daripada tindakan daya tersebut boleh dilihat melalui pergerakan kertas dan belon seperti dalam rajah sebelum ni. Okey, satu lagi aplikasi yang kita boleh perhatikan ialah dalam tiup venturi. Okey, tiup venturi ni dia ada air yang mengalir, kemudian ada 3 tiup lah. Okey, 3 tiup yang tegak dekat atas. Okey, kita nak kaji macam mana tekanan, sebab ini kita nampaklah bendaleh itu adalah air yang mengalir. Okey, contoh kita lihat tiup venturi yang ni. Okey, apa yang berlaku? Okey, kita ada 3
tiup, laluan tiup lah kiranya. Laluan, air datang daripada sini. Kemudian air tu akan pergi ke kawasan, ada X, Y dengan Z. Apa yang nak diperhatikan ialah ketinggian aras air ni. Awak kaitkan. Macam mana nak kaitkan dengan tekanan pada setiap tempat X, Y dan Z? Senang je nak tahu. Bila kawasan tu tekanannya tinggi, airnya akan naik tinggi. Kalau kawasan tekanan rendah, airnya akan turun lah. Sama juga yang ni. Ni pun samalah. Cuma beza. Tengok kawasan X, laju air dia rendah. Jadi kawasan tu jadi kawasan tekanan tinggi. Jadi kawasan sini, kawasan sini tekanan tinggi. Sebab laju air dia rendah. Bila kawasan tekanan tinggi, dia akan menyebabkan paras air naik tinggi. Dibandingkan dengan kawasan ni, walaupun awak tengok saiz dia sama, sebab dia hujung lah, dia dapat tekanan. Sebab bila sini tekanan rendah, barulah X ni boleh tolak ke arah Z. Sebab tu dia rendah sedikit lah berbanding dengan X. Kalau kat kawasan Y pula, kita nampak dia punya tiup sempit. Bila tiup sempit ini bermakna laju air dia sangat tinggi. Bila laju air dia sangat tinggi, tekanan dia rendah. Bila tekanan dia rendah, dia punya kenaikan air dia pun rendah sahaja. Kenapa berlaku macam tu? Sebab laju air bergantung kepada luas keratan rentas tiup. Kawasan X tu luas keratan rentas dia lebih besar. Semakin kecil luas keratan rentas, semakin tinggi laju air. Jadi macam Y tu, keratan rentas dia kecil. Jadi laju air dia tinggilah kat situ. Baru kaitkan dengan prinsip Bernoulli tadi. Bila laju tinggi, tekanan rendah. Jadi penerangan dia dari X ke Y, laju air bertambah dan tekanan air berkurang. Dari Y ke Z, laju air berkurang dan tekanan air bertambah. Kita nak lihat aplikasi prinsip Bernoulli tentang penghasilan daya angkat. Macam mana sebuah kapal terbang berlepas dari lapangan terbang. Sebab kalau ikutkan, ada beberapa daya yang bertindak pada kapal terbang semasa dia berlepas. Sebab masa awal-awal kita tahu pasal momentum, bila ada tujahan ke hadapan yang dihasilkan oleh enjin jet, kemudian kita ada daya graviti yang bertindak ke atas kapal terbang, ke bawah. Kemudian seretan akibat rintangan udara dan daya angkat ke atas. Daya angkat ni wujud dari mana? Kita lihat penerangan ni. Specialnya ialah pada sayap kapal terbang, dia akan guna bentuk aerofoil. Nama bentuk ni bentuk aerofoil. Apa yang specialnya bentuk aerofoil ni? Dia akan menyebabkan udara yang lalu pada aerofoil ni, udara bahagian bawah akan perlahanlah bahagian atas tu, bentuk yang atas lengkung tu, menyebabkan udara bergerak laju di bahagian tersebut. Bila udara bergerak laju bahagian atas, tekanan rendah. Bila tekanan atas rendah, tekanan di bawah aerofoil tu tinggi disebabkan oleh laju udara yang rendah. Tak ada tekanan yang rendah kat situ, tekanan tinggi kat bawah. Jadi akan tolak, menyebabkan terhasilnya daya angkat. Menurut prinsip Bernoulli, laju udara yang tinggi di bahagian atas menunjukkan suatu kawasan bertekanan rendah. Laju yang rendah di bahagian bawah menghasilkan kawasan bertekanan tinggi. Perbezaan tekanan ini menghasilkan daya angkat ke atas kapal terbang seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Adalah satu ciri yang menyebabkan daya angkat ni betul-betul besarlah untuk mengangkat kapal terbang semasa berlepas, iaitu dia ada satu rujukan untuk pastikan kapal terbang berada dalam sudut serang. Sudut serang mana daya angkat akan bersudut tepat dengan seretan semasa
kapal terbang boleh lepas. Okey. Sebab daya angkat bertindak ke atas kapal terbang, dipengaruhi oleh sudut serang. Apabila aerofoil berada pada sudut serang tertentu, aerofoil akan mengenakan satu daya pada aliran udara. Menurut hukum gerakan Newton ketiga, satu daya tindak balas akan bertindak pada sayap kapal terbang dan menyumbang pada daya angkat yang bertindak ke atas kapal terbang. Ada satu aktiviti dalam buku teks awak ni, iaitu memerhati kesan daya angkat. Radas dia corong turas, tube silikon, kit aerofoil dan kaki retort. Bahan dia bola pimpong. Apa yang eksperimen ni cuba tunjukkan ialah bila kita letakkan bola pimpong di bahagian bawah corong turas, kemudian awak sambungkan tube silikon yang meniup udara keluar, apa yang berlaku kepada bola pimpong. Dalam aktiviti ni, bila udara ditiup masuk, udara laju jadi kawasan sini ada udara yang laju. Bila kawasan sini ada udara yang laju, kawasan ni akan jadi kawasan bertekanan rendah. Kawasan bawah yang tak ada udara laju, bawah ni, akan jadi kawasan yang naik tekanan yang tinggi. Jadi apa berlaku, akan ada daya angkat yang mengangkat atau menolak bola pimpong rapat ke corong turas. Nanti dia terangkat lah berbanding dia duduk kat bawah tadi. Ini disebabkan oleh perbezaan hal laju udara di kawasan sini dengan kawasan bawah dia. Untuk kit aerofoil ni, bolehlah juga lihat kat bawah tu ada QR code imbas saya. Awak boleh tengok macam mana apabila penghembus ni dihidupkan, terowong angin akan tolak udara pada aerofoil. Awak akan nampak aerofoil ini akan terangkat bila udara ditiup. Bila berhenti tiup, aerofoil tu tak terangkat. Sebab bentuk aerofoil tu yang membenarkan udara bergerak laju di bahagian atasnya, dan di bahagian bawah udara bergerak perlahan. Boleh scan lah video kit aerofoil tu untuk lihat. Aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian. Dalam banyak alat-alat kecil hingga besar ada aplikasi prinsip Bernoulli. Kita tengok yang pertama, iaitu pelindung Bunsen. Kenapa ada bahagian lubang udara bahagian bawah pelindung Bunsen? Kat mana aplikasinya prinsip Bernoulli? Cuba lihat pada muncung sempit, muncung sempit pada bekalan gas tu. Apa fungsinya ialah bila muncung tu sempit, gas yang keluar akan berada dalam hal laju yang tinggi. Bila hal laju yang tinggi, kawasan tu akan jadi kawasan tekanan rendah. Bila kawasan tekanan rendah ada kat situ, udara daripada atmosfera tekanan tinggi akan bergerak pergi ke kawasan tekanan rendah ke situ. Jadi udara boleh bersepadulah dengan gas untuk menghasilkan pembakaran. Sebab pembakaran memerlukan oksigen. Seterusnya boleh tengok kereta lumba. Kereta lumba dia guna, depan dia tu ada splitter. Kemudian kat belakang dia ada spoiler. Tapi kalau awak tengok cara bentuk dia tu, sebenarnya dia buat guna bentuk aerofoil, cuma dia terbalikkan berbanding dengan kapal terbang. Kapal terbang nak angkat ke bawah, nak angkat daripada bawah ke atas. Kalau yang kereta lumba ni dia pasang terbalik, jadi dia akan ada daya daripada atas yang menolak ke bawah. Ke bawah sebab bahagian tekanan rendah tu di bahagian bawah bentuk aerofoil tu. Jadi dia adalah untuk mengelakkan daripada kereta lumba yang laju ni terbalik sebab ada tekanan tinggi yang atas, daripada atas tu tekan, dan juga daripada bahagian depan dan belakang ada dua tekanan tinggi daripada atas yang tekan dia ke bawah supaya kereta lumba yang laju ni tak terbalik. Kalau pemain bola sepak, macam mana dia nak hasilkan
sepakan bola tu boleh melengkung, okey, untuk sepak masuk ke dalam gol. Okey, ada prinsip Bernoulli juga. Macam mana dia diaplikasikan? Okey, ini keadaan dia macam mana prinsip Bernoulli tu diaplikasikan pada bola tu. Okey, bila bola disepak dalam keadaan berpusing, yang anak panah hitam tu bola menunjukkan bola tu berpusing. Okey, bila bola berpusing, ada satu kawasan di mana bahagian yang sebelah atas tu laju udara lebih tinggi. Okey, ke arah pusingan bola tu belah ke atas. Okey, kemudian yang bahagian tepi sebelah sini pula, bahagian bawah dia, laju udara tu rendah. Okey, bila ada perbezaan tekanan udara begitu, tekanan tinggi akan menolak ke tekanan rendah. Okey, menyebabkan bola itu yang bergerak ke hadapan sepatutnya dia akan terlenconglah tersikit ke arah yang tekanan rendah tadi. Okay, sebab tu bola tu akan bergerak melengkung. Yang warna biru ni adalah aliran udara. Awak nampak yang lagi banyak tu menunjukkan udara yang laju lah. Bahagian bawah ni udara yang perlahan. Okay, dia akan, kalau ikut rajah ni, awak nampak ke atas tu mungkinlah kalau kita kata ikut pandangan sisi pula, boleh kata dia bergerak ke lencong ke kanan. Okay, melengkung. Okay, seterusnya dalam daya angkat untuk sudut seramai kapal terbang. Yang ni kita dah tengok tadi. Okay, lain-lain contoh ini dalam modul awak boleh tengok. Botol minyak wangi dan juga penyembur racun serangga. Okay, macam mana minyak wangi itu boleh disemburkan dan juga penyembur racun serangga tu boleh disembur. Okay, dia berlaku bila contoh yang minyak wangi ni, getah pam yang bulat ni kita picit, udara bergerak laju pada muncung dekat depan pam ni. Okay, bila udara bergerak laju, kawasan tu akan jadi kawasan tekanan rendah. Minyak wangi dalam botol yang bahagian bawah, dia akan bergerak ke atas. Okay, sebab tekanan dia tinggi. Okay, dia akan bergerak ke atas menyebabkan dia tersembur ke luar. Okay, jadi minyak wangi bercampur udara akan dikeluarkan sebagai semburan halus. Okay, sama juga konsepnya dengan penyembur racun serangga ni. Bila kita tolak ombuh, muncung sempit ni laju udara tinggi. Di kawasan muncung tu kawasan tekanan rendah. Udara yang daripada dalam racun serangga ni, dalam bekas ni, bahagian bawah ni, tekanan tinggi. Jadi dia akan tolak racun tu keluar ikut laluan dia ke kawasan tekanan rendah tu. Dia akan disemburkanlah keluar. Okey. Okay, sama juga dengan dua keadaan ni, iaitu dalam karburator kereta dan juga dalam pam turas. Okay, awak perhatikan kawasan, kita tengok yang karburator dulu kawasan X. Dekat celah ni ada kawasan sempit. Okay, menyebabkan udara mengalir dengan kelajuan yang tinggi. Sebab tu tekanan dia berkurang. Okay, udara petrol daripada dalam bekas dia, bekas petrol bercampur dengan udara, dia akan masuklah ke kawasan jet halus tadi, kawasan yang bertekanan rendah. Okay, sebab petrolnya tekanan tinggi. Okay, bila bercampur, barulah dia akan disalurkan ke enjin. Okay, untuk dibakarlah, barulah berlaku tenaga untuk gerakkan kereta. Okay, pam turas. Yang pam turas ni pula, okay, tengok ada kawasan tekanan rendah X sebab kawasan dia sempit. Okay, udara daripada cecair yang tekanan tinggi akan bergerak ke kawasan tekanan rendah. Kemudian dia akan bercampur dengan air dan air tambah dengan gelembung udara keluar dari pam turas. Okay, tekanan dalam kelalang akan berkurang. Okay, aktiviti 2.16 ni, mereka bentuk kapal terbang kertas berdasarkan aplikasi prinsip Bernoulli dan hukum gerakan Newton ketiga. Okay, ini boleh cubalah buat. Awak boleh imbas QR code dan lihat bagaimana cara-caranya untuk buat. Okay, itu saja untuk prinsip Bernoulli. Terima kasih.